إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله
Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibad du'a is-sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang telah pun mencipta seluruh alam, menyantuni isi buminya, dan dengan penuh keberkatan telah pun Allah Ta'ala hadiahkan sehari lagi kepada kita untuk kita sama-sama menerajui kehidupan, memacu ruangan kehidupan kita untuk terus beribadat, beramal soleh dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Dalam kurniaan Allah dengan hari yang teristimewa, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, Allah Ta'ala telah pun menjemput sekali lagi untuk kita sama-sama bermuzakarah ilmu, iaitu dalam ilmu tafsir. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung daripada tafsiran juzuk amma, iaitu surah yang ke-95 yang dinamakan dengan surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr.
meraihkan sahabat-sahabat yang berada di surau Seri Delima ni, alhamdulillah, yang mana yang dijemput Allah walaupun dalam keadaan air yang tak mencukupi. Subhanallah, subhanallah, tahniah dan syabas dapat juga hadir, dan begitu juga sahabat-sahabat Google Meet yang berada di rumah yang tak dapat menghadirkan diri kerana kekurangan air. Bukan nak kata tak ada, sekali lagi Allah Ta'ala keringkan kekurangan, bukan kata tak ada, ada, tapi tak berapa nak cukup macam kita umat mutaakhirin yang didedahkan, yang didendangkan dengan air yang melimpah ruah. Tapi bila mai tak ada air sikit, dia tak kerti nak bekerja, kan? Berhati-hati ketika mana kita mengungkapkan bicara, ditakuti bicara kita itu adalah yang terbit daripada kufur nikmat. Kufur nikmat ni maknanya Allah kata tu yang ada, hang boleh minum kan, boleh makan, boleh minum, boleh qada hajat dengan sebab adanya air. Tapi bila kita kufur nikmat, kita akan berulang-ulang, air tak ada, air tak ada, air tak ada. Ada, tapi sikit. Ada, alhamdulillah. Dan satu nikmat Allah yang paling besar, Allah masih lagi meninggalkan air liur di mulut. Tidak? Alhamdulillah ya Allah. Banyak lagi nikmat untuk kita syukuri. Dan kenapa Allah Ta'ala bagi dekat kita? Dalam, ingat 3-4 bulan terakhir ni, kita orang Pulau Pinang yang terkenal dengan kemewahan air dia. Orang Pulau Pinang ni mewah sebab dia, penduduk dia tak ramai, negeri dia kecil, air dia banyak. Nak tahu air banyak tak banyak? Sungai ni merata. Sungai Libong, sungai apa, kan? Segala sungai. Sungai Batu, Sungai Pinang, kan? Sungai ni punya sungai. Di samping laut nak keliling tu, sungai. Lepas tu pulau, pulau betung, pulau balik pulau, dah balik pulau Pinang, berpulau-pulau. Masya Allah, Pulau Rimau, Pulau Kendi tu dah terkasih dah, kan? Tapi bila Allah Ta'ala bagi sikit saja, sebab kita mengharapkan sumber dari kepada paip semata-mata. Bila kita harapkan kepada tu, maka keadaan kita fakir sangat, fakir sangat. Sebenarnya, apa kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ni, banyak sangat kebaikan yang dia nak bagi. Dia nak suruh kita menginsafi saudara-saudara kita yang lama dah tak ada ayat. Palestin kesian dekat mereka, kan? Duk cedok ayat lompak hujan, kan? Tunggu ayat daripada langit. Sampai kepada tahap kencing biar mereka kena istinja dengan batu. Mandi wajib mereka dengan tayamum. Itulah yang berlaku kita, alhamdulillah. Boleh juga mandi, orang kata mandi ala-ala Piramli pun masih boleh lagi, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung bacaan daripada juzuk amma, yakni surah yang ke-95, suratul Qadr. Pendek je, dia ada 5 ayat saja. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Suratul Qadr, yang mana telah pun diturunkan di Mekah. Surah ini surah yang dibangsakan Maki.
surah Maki, iaitu satu surah yang diturunkan di Mekah ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun dilantik, baru dilantik menjadi rasul. Baru dilantik menjadi rasul, yang mana Allah Subhanahu wa taala nak cerita hal ehwal macam mana surah tu diturunkan, Nabi duduk di mana, Nabi buat apa, suasana yang macam mana. Hari apa dalam penceritaan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan qadar ataupun qadar, kita panggil qadar. Ayat, dia hanya mempunyai 5 ayat yang surah ni ada 2 nama sebenarnya. Kita sebut surah Al-Qadr, satu lagi surah Inna Anzalna. Biasanya orang kampung akan kata baca surah Inna. Surah Inna, bukan Inna pun Inna. Okey, itu untuk guru dulu kan. Untuk guru kita hormati ilmu mereka. Daripada ilmu mereka kita boleh mengenal membaca dan menulis, walaupun taklah dia sebut sila baca surah Al-Qadr dah. Kita baca surah Inna. Kita pun tak dia bagi dah kepada Inna tu, kita pun Inna lah. Padahal Inna anzalnahu fi lailatul qadr, Inna a'tainakal kautsar pun ada juga kan. Okey. Dan surah ini Al-Qadr, dia ada fokuskan kepada Al-Qadr, bermaksud kemuliaan. Okey. Satu makna dia bermaksud kemuliaan, satu lagi makna dia berbentuk ketentuan ataupun penentuan. Dia ada 2 makna. Satu, kemuliaan, qadar itu diartikan dengan kemuliaan. Satu lagi, qadar itu diartikan dengan penentuan. Apakah yang ditentukan? Iaitu penentuan kehidupan manusia. Penentuan kehidupan manusia. Kita cuba mengikuti apa yang Allah Ta'ala maksudkan dengan qadar di sini. Dengan qadar di sini. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan pada malam Lailatul Qadr, pada malam kemuliaan. Apa yang telah pun Allah Ta'ala turunkan? Kata Allah, Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah turunkan. Turunkan apa? Turunkan Al-Quran. Yang berlaku pada bila? Lailah. Lailah ni maksud dia malam. Tapi bukan sebarang jenis malam. Okey. Kalau dalam Al-Quran kita ada jumpa surah Lail. Betul tak? Al-Lail, surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghshaha was-samai wa ma bana. Itu Lail juga. Dia cerita tentang malam juga. Apa beza Lail dengan Lailah? Ada beza. Walaupun hampir sama, tapi kerana Lailah ni dia ada ta marbutah di hujung dia. Lam ya, lam ta marbutah. Beza dia, Lailah ni satu malam yang istimewa. Lailah ni maksud dia satu malam yang paling istimewa. Ini dipanggil isim marrah, Lailah ni. Kalau walayalin ash ataupun disebut walaili idza yaghsha. Lail tu, al-lail yang tak ada ta di hujung tu ialah cerita pasal malam mak gelap tu saja. Cerita pasal malam. Nama pun malam. Kita tahu bila disebut malam tergambar dalam pemikiran kita yang dikatakan malam ni bila mana gelap. Matahari jatuh, kemudian kita kata energi manusia dah semakin menurun. Kurang dah. Bateri pun makin tinggi setengah. Dia dekat-dekat nak habis dah. Lagi dia habis bateri tu, padamlah memori. Gelap mata memandang. Tak nampak apa dah. Itu lail, al-lail, malam. Berlaku pada setiap hari dengan izin Allah. Betul kan? Ada dah hari tak ada malam, tak ada lagi. Dengan izin Allah, hadiah daripada Allah, nak suruh kita beristirahat untuk memulakan hari yang baru. Itu al-lail. Tapi yang ni disebut Lailah.
Lailah ni maksud dia satu malam yang paling istimewa. Tak ada pada malam-malam lain. Satu malam yang paling istimewa. Malam apa? Malam Qadar. Apa keistimewaan Al-Qadar ini? Iaitu satu penentuan. Penentuan apa yang Allah Ta'ala bagi pada malam ni? Iaitu diturunkan Al-Quran. Mula-mula Allah Ta'ala cerita anzalnahu. Nak ceritanya kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada satu malam penentuan. Malam yang ditetapkan. Maka ulama-ulama tafsir berselisih pendapat. Bila yang diturunkan Al-Quran? Okay, kalau kita tengok di sini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Diturunkannya Al-Quran, tarikh bila? Okay. Maka ulama-ulama berselisih pendapat. Ada yang kata Al-Quran turun 17 Ramadan. Maka yang bermazhabkan Imam Syafi'i, terutamanya rakyat Malaysia, masing-masing akan letak tu dalam kalender kan? Nuzul Quran. 17 Ramadan, Nuzul Quran. Sebenarnya ada banyak pendapat-pendapat ulama. Okey. Bagi pendapat Imam Malik, bukan Nuzul Quran bukan berlaku pada 17 Ramadan. Nuzul Quran berlaku pada malam-malam ganjil dalam bulan Ramadan. Kenapa dia kata macam tu? Sebab pada malam-malam ganjil berlakunya Lailatul Qadar. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala kan cerita dalam sini, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak berlaku pada 17 Ramadan. Tetapi Lailatul Qadar ada pada malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan. Boleh terima tak? Boleh. Hujah tu boleh diterima. Jadi maknanya kalaulah ada orang main kata dekat kita, Quran bukan turun pada 17 Ramadan. Boleh terima? Boleh terima. Tu kata khilaf pendapat tu, depa ada ijtihad yang tertentu, tersendiri. Depa ada hujah yang depa bawa main. Bila Imam Malik kata macam tu, maka tak diraihkan 17 Ramadan bagi mazhab Imam Malik, tak diraihkan nuzul Quran. Kita raihkan. Okey. Pasal apa Imam Syafi'i? Dia pun tak kata betul-betul 17 Ramadan, dia tak kata. Imam Syafi'i mengambil satu dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan kata Aisyah, aku pernah melihat pada awal-awal kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda beriktikaf pada tengah bulan Ramadan. Mula-mula baginda dilantik menjadi rasul, dia beriktikaf, dia tak balik ke rumah pada tengah bulan Ramadan. Kenapa? Kerana baginda dapat Al-Quran. Wallahu alam. Wallahu alam. Yang mana satu betul, yang mana satu tak betul, kita tak tahu. Allah yang Maha mengetahui tentang kebenaran. Tetapi apa yang Allah Ta'ala cerita di sini, turunnya Al-Quran berlaku pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Yang tu yang pasti. Bila-bila berapa hari bulan kita tak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tak mahu beritahu? Pasal dia nak suruh kita jaga. Jaga sampailah kamu mati. Kena jaga. Macam kita duk jaga tak ada ayak. Tahan ayak. Jangan buang. Kalau hampir nak buang, esok tak ada pula. Kan duk berjaga-jaga sebab dia tak abad tarikh. Tapi kalau dia abad tarikh tu, jadi macam itu. Pakat pergi beli hitung. Segala plastik-plastik sampah semua habis. Pasal bila dia abad. Tapi bila tak abad, kita ni sentiasa kena bersiap siaga. Kena jaga-jaga. Itu rahsia Allah. Rahsia kenapa Allah Ta'ala tak menceritakan kepada kita bila-bila tarikh yang tertentu yang akan turun. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada Lailatul Qadar ini, dia turunnya Al-Quran, kata setengah ulama, dia tak turun secara sekaligus ke dunia, dia singgah di Baitul Izzah. Ataupun disebut oleh ulama Baitul Izzah tu langit pertama. Dia kata langit pertama. Okey. Kalau kita tengok di dalam
surah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala sayyidina. La uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Kan ayat 75, 76, 77, 78 cerita tentang Al-Quran tu, dia turun, dia singgah duduk kat mana? Dia turun main sekaligus. Daripada Lauh Mahfuz, Al-Quran turun sekaligus. Singgah pitang mana? Allah Ta'ala cerita. Tengok penceritaan Allah Ta'ala. Tak dalam surah ni, tak dalam surah ni, tak dalam surah. Dia pasal apa dia tak susun cerita, satu cerita dan satu bab ni bagi selesai, lepas tu pergi cerita bab ni. Ni yang tak kita situ sikit. Dia nak suruh kita ni selalu baca Quran. Orang hantar cerita. Jadi Allah Ta'ala cerita, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat letak peredaran cakrawala. Pasal apa? Tiba-tiba dalam surah Waqi'ah penceritaan Allah Ta'ala tentang syurga, tentang neraka, golongan masuk ke syurga, golongan masuk ke neraka, makanan orang dalam neraka, minuman orang dalam neraka. Tiba-tiba dia cerita, dia bersumpah pula dengan mawaqi'in nujum ni, tempat peredaran cakrawala. Sebab kata Allah, innahu laqur'anun karim. Di situ, di tempat mawaqi'in nujum tu, peredaran cakrawala tu, ada Al-Quran. Rupanya Al-Quran tu diletakkan di mawaqi'in nujum. Tang mana dia duduk mawaqi'in nujum? Ulama-ulama mufassirin baca, cuba cari, kaji tang mana duduk mawaqi'in nujum ni. Dia duduk tempat peredaran cakrawala. Kata seorang doktor Muslim yang terkenal, yang bernama Zarun Najjar, nama dia. Zarun Najjar. Ini dia Muslim yang terkenal zaman tabi'in. Nak cari tempat peredaran cakrawala. Didapati dengan izin Allah. Yang dinamakan tempat peredaran cakrawala tu, iaitu satu tempat yang mana angin cukup laju. Kenapa Allah Ta'ala gerakkan angin pada mawaqi'in nujum, tempat edarnya, punca beredarnya cakrawala tu? Kenapa? Kerana dia menggerakkan seluruh cakrawala di langit. Bintang, bulan, matahari bergerak daripada angin yang digerakkan. Dan seandainya angin tu bergeseran dengan bumi, hancur bumi. Kata Profesor Dr. Zarun Najjar, Islam yang dapat jumpa. Di situ duduknya Al-Quran. Allah Taala cerita dalam surah Al-Qiyamah, innahu laqur'anun karim. Aku letak kat situ. Tak mana? Fi kitabim maknun. Kitab yang dijaga rapi. Siapa pun tak boleh sentuh dia. La yamassuhu illal mutahharun. Siapa pun tak boleh sentuh dia kecuali orang yang disucikan. Maksud orang disucikan ni, ini pembagian ulama. Ada ulama kata kalau tak ada wudu, tak boleh sentuh dia. Ada ulama kata kalau berhadas, kecil atau besar, tak boleh sentuh dia. Ada ulama kata yang dimaksudkan la yamassuhu illal mutahharun ni, kalau orang kafir tak boleh sentuh dia. Kalau orang tu bukan orang yang mensucikan hati dia, orang kotor, tak boleh sentuh dia. Okey, jadi pembagian ulama ini kita raikan kedua-duanya. Cuma kata Allah, tanzilun min rabbil alamin. Di situlah tempat turunnya dia daripada Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Jadi kita faham, Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Punca tempat turun dia di mawaqi'in nujum, di tempat peredaran cakrawala. Dibawa datang oleh siapa? Malaikat yang bernama Jibril, sikit mengikut sejarah yang berlaku. Mengikut sejarah yang berlaku. Baik. Kita dah baca dah tentang macam mana cara penurunan Al-Alaq. Nabi takut
Nah, Nabi takut, Nabi berpeluh basah baju-baju dia. Kan sampai ayat kelima Nabi lari turun daripada Jabal Nur, Gua Hira. Sampai di tengah jalan Nabi terdengar bunyi loceng. Disuruh Nabi dongak ke langit, antara langit dan bumi. Tergantung ataupun terapung di awang-awangan satu makhluk yang baginda tak pernah tengok. Dan baginda terkejut sampai baginda sakit. Lepas tu Nabi tak pindah ke Hira. Nabi tak pindah. Kenapa? Takut jumpa pula. Takut. Okey. Dan Al-Qadar ni menenangkan Nabi. Menenangkan Nabi. Nak habaq Quran yang diturunkan kepada baginda ni bukannya manusia yang bawa mai, bukan jin yang bawa mai, tapi malaikat yang menjadi perantaraan Allah yang disuruh bawa menghadap dengan Nabi SAW dalam rupa dia yang asal. Dia tunjuk kepada Nabi pertama kalinya waktu Nabi berlari-lari anak untuk balik ke rumah Khadijah sebab Nabi takut. Dah lah takut jumpa siapa dalam gua, tak pernah tengok. Main duk peluk, suruh dia baca. Bila dia baca, dia lari tinggal ke gua tu nak balik ke rumah. Badan rasa tak seronok, seram sejuk, nak demam. Terkejut pula jumpa. Kan macam tu. Yang dikatakan dia balik dengan keadaan menggeletar. Ayat ni dia nak menenangkan perasaan baginda SAW nak habaq. Bukan yang turun itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi nak pujuk Nabi. Bahawasanya pada malam tu Nabi dah pun dilantik menjadi Rasul. Maka terjawablah surah Al-Qadar ni yang dikatakan surah penentuan ataupun surah ketetapan. Apa yang ditentukan? Menentukan bahawasanya kenapakah selama ni Nabi terasing daripada puak-puak Quraisy. Selama-lama ni Nabi dia tak boleh berkawan dengan puak Quraisy yang jahiliah. Dia tak boleh masuk dengan puak Quraisy yang menyembah berhala. Dia tak boleh tengok budaya Quraisy yang bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Dia tak boleh sokong budaya Quraisy yang menggunakan telekkan nasib. Semua dia tak suka. Bahkan baginda SAW tidak mempunyai sahabat yang ramai. Tapi semua orang nak kawan dengan dia. Cuma dia tak boleh kawan dengan mereka. Orang tengok dia nak kawan. Dan ada sahabat-sahabat tertentu yang boleh kawan dengan dia. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah berenggang dengan baginda Nabi SAW. Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu sahabat Nabi sejak dari kecil, tetapi tak berapa nak boleh rapat dengan Nabi SAW sebab dia sibuk uruskan perniagaan ayah dia. Jadi yang paling rapat, rumah tak berapa nak jauh dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi terjawab sudahlah pada malam Qadar, pada malam penentuan ni, bahawasanya kenapa Nabi terasing daripada puak-puak Quraisy yang lain? Kerana Nabi nak dilantik menjadi Rasul. Terjawablah. Nabi pun tahu inilah di antara punca dia, sebabnya. Maka terjawab satu persatu. Kenapa Nabi tak pandai tulis? Kenapa Nabi tak pandai baca? Kenapa Nabi yatim dari dalam kandungan? Terjawab satu persatu. Itu disebutkan qadar. Penentuan. Penentuan. Dan qadar ini untuk kegunaan kita. Apa dia qadar? Nak dikatakan qadar, kita selalu sebut takdir. Dah takdir, suratan takdir kan? Qadar bagi penentuan umat manusia macam kita ini, iaitu sesuatu yang telah pun Allah Ta'ala tuliskan. Kan bila mana kita ni diciptakan oleh Allah di dalam, ketika menempel di dalam rahim ibu kita, terjadi daripada setitis mani 40 hari, kemudian kita jadi alaqah, seketul darah 40 hari, kemudian kita jadi mudrah selama 40 hari, menjadikan jumlah dia 120 hari. Ini 4 bulan dalam kandungan. Kemudian didatangkan seorang malaikat untuk ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh itu diqadarkan. Apa dia? 4
4 qadar. 4 ketentuan. 4 penentuan. Apa yang diqadarkan penentuan ni? Iaitu tentang umur. Kan? Tuliskan kepadanya tentang umurnya. Umur kita ni kita tak tahu. Padahal masa tu kita dalam rahim mak kita. Tak tahu nak berbicara. Okey? Umur kita ni kita boleh jaga je sampai panjang mana Allah Ta'ala yang tentukan. Kat mana? Kemudian qadar kita yang kedua. Masuk qadar di sini, penentuan ni tak boleh ubah. Nah, penentuan yang kedua tentang rezeki. Rezeki kita. Ada orang yang kerja tak berhenti. Tapi kalau dah tertulis, dah diqadarkan rezeki yang takat banyak tu sajalah. Benda kadang-kadang tu dah ada dalam mulut dah. Tapi kalau bukan rezeki dah diqadarkan. Ni benda yang dia diqadarkan tu memang tak dapat tidak. Nah, Allah Ta'ala dah tulis dah takat tu saja rezeki. Kita kena faham. Nah, hak yang ada dekat kita dirampas. Bukan rezekiku. Itu dah ditulis dah. Dia qadar. Kemudian apa yang ditulis lagi? Di dalam perjanjian kita ketika mana dalam rahim ibu kita, iaitu dituliskan tentang jodoh, no? Jodoh kita. Punyalah bercinta bagi nak rak kau tu. Dia tengok kahwin kau ni. Aku tak sangka hang jodoh aku. Daripada kecil punya berkelahi, hang juga kahwin. Dan qadar Allah yang keempat yang Allah Ta'ala bagi tulis dekat kita ni, apa dia? Ajal. Ajal kita tu. Bila nak mati, tak tahu. Nak mati bila tak tahu. Nak mati tang mana? Tak tahu. Ini qadar. Qadar ni, kata Allah, tak boleh ubah. Minta doa, ya Allah, bagilah aku ni panjang umur, bagilah aku ni kaya. Dah diqadarkan dah. Dah diqadarkan. Kita tengok satu ketika dulu seorang superstar dunia pop, Michael Jackson kan, dia tidur di dalam peti oksigen tu. Sekali-sekali tidur 30 hari tidur. Sebab apa? Bila dia tidur selama 100 hari dalam peti oksigen, boleh memanjangkan usia dia 100 hari lagi. Hang yang tukang panjangkan usia. Bila kita mengaji tentang bab qadar ni, kita tahu nak, kita makanlah ubat yang paling terbaik. Orang punya jual ubat lah ni, macam-macam ubat. Tidak. Daripada hak yang ada dalam perut bumi sampai hak yang ada di puncak langit. Punya jual ubat sampai kita tak mau. Tapi qadarnya adalah milik Allah. Usaha kita. Tapi itu dah yang dikatakan. Qadar ni yang tak boleh ubah. Tak dapat nak ubah. Itu qadar bagi manusia. Qadar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan kenapa baginda begini kita baca. Awak dia yatim, pasal apa mak dia tak bagi dia minum susu? Patutnya dah ayah tak ada. Mak tu jagalah bagilah minum susu. Tidak, hantar pergi kat orang duduk lama-lama. Kemudian balik mak awak bagi mati mak dia awal sangat. Kan kita akan tanya. Rupanya itu qadar. Okey, baik. Kata Allah lagi, wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, kalau tengok ayat 1, lailatul qadr baca dengan ta kasrah, betul tak? Lailati, betul tak? Ayat 2 baca dengan laila tu. No? Ada beza? Beza pada kedudukan asluk balaghah dia. Tapi maknanya masih sama. Lailati dia jadi majrur, mudhafun ilaih, dan lailatu dia jadi khabar yang duduk di tengah. Khabar yang dia mubtada yang duduk di tengah. Okey. Mubtada ni ada di depan, bukan mentada, mubtada. Tak apa saja cerita. Kok heran tengok awak yang ni T. Pasal apa yang tu? T ni sebab dia dimulakan dengan C di depan tu. Tu jadi T bagi mudah faham. Tapi masih lagi penceritaan Allah tentang malam ni. Okay, baik. Allah bertanya lagi. Hampa tahu tak? Hampa tahu tak apa dia malam Lailatul Qadar ni? Bila Allah Ta'ala mulakan huruf
ayat Al-Quran dengan pertanyaan, Allah Ta'ala nak suruh kita sama-sama ambil perhatian. Apa dia ni? Apa dia Lailatul Qadr ni? Apa dia? Dia jawab. Terus hati. Dia tanya, dia jawab. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu iaitu malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, cerita begini, Satu masa Nabi SAW bercerita tentang Bani Israel. Bani Israel yang panjang umurnya. Di kalangan Bani Israel yang panjang umur mereka ada sampai 300-400 tahun. Macam Nabi Musa AS. Dalam sejarah sirah merakamkan Nabi Musa AS ni umur dia sampai 450 tahun. Ada kata 600 tahun. Wallahualam. Jadi sepanjang dia mentarbiah, memimpin kaum-kaum Bani Israel ni, dia hadapi macam-macam dugaan dengan umur Bani Israel ni yang panjang-panjang. Ada sampai 380 tahun tapi tak mau Islam sampai ke sudah, sampai mati. Umur sampai beratus-ratus tahun pun tak mau Islam. Ada yang Islam punya kuat keislaman mereka, ajak pergi berperang ke mana, umur ratus tahun. Jadi para sahabat ini agak sedikit cemburu. Ya Rasulullah, dia pun hidup panjang. Pahala mereka tentu berkali-kali ganda kerana umur yang begitu panjang. Sementara kami, kata para sahabat, umur yang sedikit, baru berapa hari beramalan. Macam kita ceritalah kita yang ada di sini. Baru berapa hari beramalan. Nak kira tentang solat qada pun tak habis lagi. Bermakna baru buat amalan lah tu. Qada waktu bila ni? Waktu dulu mula akil baligh tu, masa tu tak erti nak sembahyang. Akil baligh tu, kita dah mukallaf dah. Wajib dah sembahyang kan? Kita masa tu mungkin baru duduk sekolah menengah. Nak sembahyang, ada yang tahu, alhamdulillah. Tapi ada yang tak tahu. Tengok orang sembahyang, orang rukuk, kita rukuk, orang sujud, kita sujud. Tapi tak ada apa, kita tak tahu apa. Tu yang duduk kabur sampai hari ni tu mungkin kutip daripada situ lah. Hak yang waktu kita jahil dulu. Tahu kata benda tu fardu, tapi tak buat. Menyelesaikan urusan dunia. Kena kata tak? Kena kata. Umur kita tak panjang. Tak panjang. Jadi para sahabat rasa macam cemburu pada umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Yang boleh buat amalan soleh dengan masa yang cukup panjang. Maka para sahabat kata, kalau nak dibandingkan mereka dengan kami, ibarat langit dan bumi. Dari segi ibadah mereka, dari segi perjuangan mereka. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar umur kami dipanjangkan. Rasulullah kata memang umur umat aku tak panjang. Tapi amalan mereka yang akan panjang. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan usia di kalangan umatnya. Maka Allah Taala hadiahkan surah Qad ni. Iaitu ada satu malam yang paling istimewa, di dalamnya terkandung apabila kamu beribadah pada malam tersebut, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dihitungkanlah oleh orang ulama. Hitung-hitung 83 tahun lebih. Katalah hari ini kita umur 50, campur dengan 83. Dia jadi 133. Panjanglah tu. Kalau dari segi adat, umur kalau 100 ni hidup pun bolehlah duk menyawa ikan. Nak angkat camca pun nak masuk ke mulut dia pergi tepi. Adalah boleh lah. Tapi tak apa nak ni. Dia nak baca Quran pun ayat dia makin likat, lidah pun makin melekat. Mata yang semakin tak nampak. Pakai cermin mata ni dah habis kanta dah punya bubuk. Tebal. Bawa lagi satu kanta. Penerang ke atas. Pasal apa? Kalau dah 100 tahun dah. Kerana itu fitrah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bagi hadiah. Hampa buat satu malam ni je. Dapat 83 tahun.
Tengok tahun depan apa dapat pula lagi satu malam ni. Campur lagi 83 campur 83. 166. Tahun depan apa dapat lagi? Boleh tak jadi sampai beratus-ratus tahun? Ini hadiah daripada Allah. Yang dia kata malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Andai takdirnya dalam malam-malam Ramadan, dalam kita duk jaga-jaga jatuh pada Lailatul Qadar. Kita dapat. Tapi dia tak abang. Hang dapat dah. Dia tak abang lah. Nah? Malam tu kebetulan kita baca jugalah Quran. Dan baca satu ayat je. Surah apa? Surah Nun Lena. Nun kan surah juga kan? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Nun Adam Lena. Sampai matla'il fajr. Terbit fajar esok. Dapat tak pahala? Dapat. Selama 1000 bulan, hang dapat pahala baca Quran. Baca Quran dalam bulan Ramadan. Satu huruf Allah Ta'ala gandakan dengan 10. 10 digandakan lagi dengan 1000. Sebab malam tu jatuh Lailatul Qadar. Wish. Biji huruf je. Dapat pahala berkali-kali ganda sampai 83 tahun. Tahun depan dapat pula. Wal qalami wa ma yastun, dan tu ya padam pula. Ni contoh ulama bagi, kan? Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat semuka. Alangkah baiknya kalau kita dapat satu surah, kan? Yang kita dah buat. Alangkah baiknya kalau kita dapat 2 rakaat. Bila bermula Lailatul Qadar ni? Bermulanya Lailatul Qadar, ulama fiqh membahagikan sempadan bermulanya Lailatul Qadar iaitu ketika mana terbenam matahari pada hari tersebut. Maknanya masuk maghrib. Tidak? Masuk maghrib, anda ditakdirkan itu adalah Lailatul Qadar, maka dikira dah. Takkanlah maghrib tak buka puasa tak baca doa, kan? Kita solat maghrib, kita ada solat sunat ba'diyah maghrib, kita ada qabliyah isya, kita solat isya berjamaah, kita sembahyang ba'diyah isya, kita sembahyang sunat tarawih, kan? Sebab tu kata Rasulullah, hikmah kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu tarikh yang sebenar, nak suruh jaga. Sepanjang Ramadan tu jaga. Jangan jaga awal saja. Awal penuh surau sampai berkeliling nak sembahyang, hambat suruh orang hambat sembahyang di luar. Tengok dia suruh dia bubuh kami di luar. Orang perempuan duduk di luar, orang lelaki duduk di depan. Awal. Dia main tengah, dia susuk sikit. Dia main penghujung, dia susuk banyak. Pada ikut tu. Rasulullah ni dia kata hampa jaga daripada awal sampailah kepada akhir. Mungkin di antara malam-malam tersebut ada Lailah. Ada Lailah ni satu malam paling istimewa. Yang mana kalau hampa buat, hampa dapatlah 1000 bulan. Masya Allah. Banyak. Allah tu kaya. Kan dia bagi kat seorang je? Tak. Siapa yang dapat malam tu, maka dialah pemiliknya. Pemilik 1000 bulan. Itu yang kata Rasulullah, kejarlah malam yang disebut malam 1000 bulan. Kejarlah jikalau kamu mampu. Kita carilah. Tak salah kalau kita nak cari dunia, tapi di samping tu kita seimbangkan dengan akhirat. Dunia pun nak, akhirat pun nak juga. Dunia untuk bekalan ketika hidup dan akhirat adalah bekalan waktu kita mati. Kata Allah, apa yang istimewa sangat malam Qadar ni? Pada malam tersebut kata Allah, tanazzalul malaikah, diturunkan para malaikat, berjuta-juta malaikat diturunkan pada malam tersebut. Dikatakan oleh seorang malaikat yang menghitung titisan hujan. Malaikat yang menghitung titisan hujan. Aku pernah sekali turun ke bumi pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Aku boleh menghitung jumlah titisan hujan, tapi aku tak mampu menghitung pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Banyak sangat. Aku tak mampu itu. Tapi dia boleh menghitung setiap titisan hujan yang timpa ke bumi.
Hebat malaikat tu. Dia kata dia pernah turun satu malam tersebut. Nah, yang disebut tanazzalul malaika. Turun semua malaikat. Berjuta-juta bilangan malaikat turun ke semua pada malam tersebut. Diketuai oleh seorang malaikat yang Allah Ta'ala sebut di sini. Warruh. Malaikat Jibril. Yang menjadi ketua. Katakan Jibril itu adalah penghulu bagi segala malaikat. Maka waktu itulah malaikat yang menghitung hujan bagi tahu, dia kata, aku boleh menghitung setiap titisan hujan, tapi pada malam tersebut aku tak mampu menghitung pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tak? Masya-Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah Taala letakkan kita pada malam tersebut. Lailah satu je, satu malam je dia main, dah. Tapi carilah, cari. Kita ni beringat pada diri. Kalau kata nak tidur sangat pun kurang-kurang bacalah Suratul Mulk. Mungkin malam tu berlaku Lailatul Qadar. Aku dapatlah 1000 bulan. Dah bagi tahu umur aku tak panjang, amalan tak baik, tak banyak. Nak kata tak baik sangat pun baik juga sikit-sikit, tapi tak banyak, dah. Jadi perbanyakkanlah dengan cara kita mengejar malam-malam tersebut. Insya-Allah taala Allah Maha baik. Dan kata Allah disebut bila didatangkan malaikat yang bersof-sof diketuai oleh ruh ini Jibril alaihi salam biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka yang Allah Taala membawa kulli amr, yakni perintah, setiap perintah yang dibawa oleh Jibril. Okey, kita tahu Jibril membawa satu perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah apa? Perintah yang Rasulullah sampai kat kita. Amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa juga jenis benda kebaikan ni buatlah. Hak yang tak elok tu hamba tinggallah. Maknanya macam ni. Kalau benda tu baik, buatlah. Kalau benda tu baik, cakaplah. Kalau benda tu baik, ucaplah. Kalau benda tu baik, makanlah. Kalau benda tu baik, ceburilah. Milikilah. Tapi kalau benda tu tak baik, jauhilah. Benda hak tak baik jangan cakap. Benda hak tak baik jangan tengok. Benda hak tak baik jangan dekati. Benda hak tak baik jangan libatkan diri. Itu yang disebutkan sebagai min kulli am, satu suruhan daripada Allah kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam. Jibril datang malam tu bertemu dengan Rasulullah. Bawa satu risalah, katakan kepada umatmu untuk bahagia dunia akhirat, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Buatlah urusan yang baik-baik, tinggalkan yang jahat-jahat. Cakap senang, nak bercakap senang, tapi nak melaksanakan agak payah. Dan malam yang penuh kesejahteraan dan penuh dengan kebaikan itu berlaku sampai bila? Sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Berlakunya malam tersebut sehingga matlak ni terbitnya, terbitnya fajar. Fajar di sini disebut dengan nama fajar sodik, fajar sebenar-benar fajar. Fajar sebenar-benar fajar, maksudnya dah bukan siang lagi. Siang tu kita nampak hak terang benderang tu. Ni fajar sebenar-benar fajar, waktu subuh. Baik. Andai takdirnya kita bangun bersahur, tak payah pergi buka tingkap, buka pintu nak tengok pokok sujud ke, nak tengok bulan bintang mengambang ke, tak payah. Sebab mungkin kita tak direzekikan untuk melihat. Walaupun tak dinafikan, ada cerita tapi tak ada hadis sahih. Ada cerita-cerita yang dia bawa datang. Kan cerita tu pokok sujud, air membeku, lepas tu benda yang sikit jadi banyak. Itu adalah daripada cerita yang mana bukan daripada hadis sahih. Okey. Kita pun tak nafikan dan kita pun tak mengiyakan. Tapi kita wallahu alam, sebab apa? Allah saja yang Maha mengetahui segala keajaiban boleh berlaku bila-bila masa, kerana segala itu milik Allah. Kalau kata batu kayu, ada yang diceritakan ni sumber-sumber penceritaan. Lautan jadi beku.
Lautan jadi beku. Nelayan yang turun awal pada malam tu nak ke laut tak boleh tolak perahu kerana lautan beku. Patah balik, bagi tahu kat anak isteri dia tak boleh ke laut. Malam ni lautan beku. Tak tahu kenapa, esok tengok kembali mencair. Maka ditelahkan ataupun diteka malam tu adalah Lailatul Qadar. Wallahu alam. Sejauh mana kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab manusia ni bila dia sampai cerita atas cerita, dia akan tokok tambah cerita tu lah. Dia nak bagi menyedap rasa dan ditambah sikit. Kau ni tambah sikit, kau ni tambah sikit. Jadi wallahu alam sejauh mana kebenaran. Tapi kata Allah, yang pasti malam itu yang berlaku daripada tenggelam matahari waktu maghrib sampai terbit fajar keesokan hari. Panjang tak? Panjang. Biasanya kalau bulan Ramadan ni kita kurang tidur kan? Dalam bulan-bulan Ramadan kita kurang tidur sebab persediaan kita. Persediaan apa? Nak masak. Lepas habis masak nak basuh. Lepas habis basuh nak kemas. Sagi punggah pula masak. Lepas masak basuh. Lepas basuh kemas. Itu hak suri rumah sepenuh masa ke, hak sekerat masa ke, dia memanglah kena buat kerja tu. Kan? Lepas tu dia nak memikir. Esok-esok. Pelapinan panggil sok tu. Sahur. As-suhur. Nak bagi makan apa lah sampai buntu fikiran. Main-main penghujung ni tak tahu nak bagi makan apa. Dia pula pakat mangkit duk melengung depan pinggan nasi tu. Lagi terbakar perut. Aku masak susah payah. Lebih baiklah aku pergi sembahyang tahajud. Sebenarnya dalam kita masuk tu ada pahala. Ni dipilih. Nasi tak letak lagi. Kalau aku sembahyang tahajud, sat lagi nasi tak masak. Nak pilih yang mana satu. Okey, kita mungkin nampak hak yang duk bersujud di atas sejadah tu baik, tidak? Walhal yang kita duk menyentuh di dapur tu adalah baik. Kerana kita memberi satu kemudahan untuk orang berpuasa pada esok harinya. Dapat pahala. Hari ni masak nasi dapat pahala 1000 kali, 1000 bulan dia masak nasi. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan. Digunakan oleh ahli rumah kita yang nak berpuasa. Dapat pahala. Janji, buat baik. Jangan bubur racun tikus sudah bagi mati bawang sedang. Tak payah masak dah. Aku dengan Allah. Aku boleh fokus. Konsentrate aku dengan Allah saja. Bagi mati bawang. Macam tu kan. Kita buat setiap kebaikan. Kemudian kan, ni nak cerita yang bukan duduk atas sejadah, yang bukan duduk buka Quran lah. Sambil letak nasi dan lagi basuh kain. Ambil tengok kain baju banyak bubuh dalam mesin. Tekan mesin. Orang perempuan ni hebat tu. 3 dalam 1 dia boleh buat kerja. Letak nasi, basuh kain, persiap bawang. Malam tu Lailatul Qadar. Dapat kau 1000 bulan. Tapi benda baik tu kan. Kan Allah Ta'ala cerita, bila kita basuh pakaian ahli keluarga kita untuk dipakai dalam solat mereka, untuk dipakai menutup aurat mereka, setiap titisan air yang menitik tu jadi satu malaikat berzikir untuk kita. Hak yang kita tak sempat berzikir, hak yang kerja masak tu. Begitu juga setiap butiran nasi yang disuap masuk kepada mulut mereka untuk mereka makan kerana nak menyambung berpuasa esok hari. Juga dikira malaikat yang berzikir untuk kita. Ada tak pahala? Ada. Jadi jangan marahlah. Dalam suasana kita tak boleh duduk atas sejadah, tapi kita boleh duduk dalam suasana yang masih lagi kebajikan. Itu yang dikata kulli urusan yang Allah Ta'ala hantar dekat kita tak sama. Okey, kita mungkin tak boleh buat. Kena jaga suami kita yang sakit, tak boleh tinggal duduk. Kena jaga di katil dia. Allah Ta'ala bagi pahala. Itu kebajikan. Janji kebaikan yang hampa buat, maka akan Allah Ta'ala gandakan 1000 kali ganda. 1000 bulan. Bukan 1000 kali ganda. 1000 bulan. Dan digandakan kepada kamu sampai bila? Sampai matlaq fajr. Sampai terbit matahari. Sampai terbitnya fajar. Bukan terbit matahari ni. Terbit fajar. Terbit matahari suruh. Terbit fajar subuh. Yang dia katakan bertali satu benang putih di kaki langit. Terbitnya fajar tu selesailah kesejahteraan yang berlaku
Allah Ta'ala letak pahala 1000 bulan. Dan didatangkan malam tersebut hanya istimewa pada malam Ramadan saja. Tak ada dalam bulan-bulan, tak ada dalam bulan-bulan lain. Manusia diuji, manusia seperti kita banyak ujian. Macam berbanding dengan sahabat dulu, depa ujian depa, korang makan, tak ada benda nak makan, ada sikit nak kena kerja. Kita ujian kita sebenarnya lagi besar tau, yang kita tak nampak. Apa dia? Kita ada gadget, kita ada handphone. Tu ujian kita besar. Ni duk semayang ni, nampak handphone duk nyala, lilap, mesej masuk. Mesej masuk. Kita dah silent dah, tapi dia nyala. Terap dia bagi tungging begitu. Nampak? Nampak cahaya. Sat lagi, sebelum tu tak berhenti tengok sat. Apalah yang penting sangat. Tengok tu, dia tang WhatsApp tu, dia nak. Oh ni, dah 100 lebih dah tak tengok. Tekan tu. Tekan dengan telekung tu lah satu. Tu ujian tu sebenarnya. Itu ujian ke atas keimanan kita. Sahabat dia tak ada lah dulu tu semua dah. Perut pun tak berapa kenyang. Mangkit senang semayang. Boleh semayang sampai terbit matahari. Kita perut macam-macam. Masuk tu sakit perut. Kerja, pi berak, tak berhenti. Tak lagi. Lagi dia. Tidak pun kencing. Kencing tak lagi kencing. Sejam sekali, setengah jam sekali. Dah ulang kencing. Itu ujian tu kita. Itu ujian kesenangan sebenarnya. Lagi dahsyat daripada ujian kesusahan. Yang sedang kita hadapi hari ini. Ujian dengan telekung berlambak-lambak. Dah ada dalam rumah telekung lah. Sampai tak ada nak pakai. Apa fashion? Daripada renda di atas kepala sampai ke hujung kain. Kain pun berenda. Sampai tahap gatai, renda terlampau banyak. Tak pakai berdosa. Kan? Nak pakai aku tak sedap nak pakai. Nak bagi ke orang semua orang pakai ada. Bila ni alhamdulillah saya tengok orang duk kutip pakaian-pakaian terpakai bagi yang elok-elok elok, lipat elok-elok, jangan pakai sumbat je bagi ke orang Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala penyudahnya, dia kata malam ni hamba kena kejar. Malam ni kejar. Sebab tu Rasulullah kata pecutlah. Pecutlah pada malam-malam akhir. Itu pecutan terakhir untuk kita menggapai Lailatul Qadar. Andai ada rezeki kita, adalah. Okey lah ni nak jaga bila? Jaga daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, jaga. Jangan tak apa malam ni malam ganji, malam genap. Tak payah. Tak payah makin semayang. So malam ganji kita ni. Tak, jaga. Kita jaga daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Seimbangkan. Seimbangkan. Lepas tu habis 30 Ramadan tu, tak payah buat apa dah kah? Teruskanlah. Sebagai hamba Allah ni, jadikanlah budaya kehidupan kita macam mana yang ada dalam Ramadan, itulah di luar Ramadan. Kita hamba Allah, kita bukan hamba Ramadan. Nak kejak 1000 bulan, lepas tu tak mau buat apa dah. Aku dah dapat dah 1000. Hantar ke mana tak tahu, tapi aku jaga dari 1 Ramadan sampai 30, memang ada dalam tu. Aku dah dapat dah. Lepas ni tak payah buat apa, boleh rehat dah. A'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunkan dosa-dosa kita daripada permulaan akil baligh hingga sampai ke penghujung kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insya-Allah taala selesai sudah perbicaraan pada hari ini, yang mana kalau kita nak tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala ada menyebut tentang penurunan Al-Quran yang tadi awal-awal je saya kata. Ada kata Al-Quran turun 17 Ramadan. Ada kata Al-Quran turun pada malam-malam ganjil dalam bulan Ramadan. Okey, kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Syahrul Ramadan alladzi fihi al-Quran. Dia tak abad tarikh juga. Syahrul Ramadan alladzi, kata Allah, pada bulan Ramadan lah anzala fihi al-Quran. Kami turun pada malam tersebut, pada bulan tersebut, kami turunkan Al-Quran
linnasi, bagi seluruh umat manusia, untuk sebagai bayinat, sebagai satu penerangan pada permasalahan yang mereka tak boleh nak jawab. Sebagai dia kata huda. Nah, sebagai petunjuk wal furqan, dan untuk membezakan benda ni boleh, benda ni tak boleh. Benda ni halal, benda ni haram. Benda ni sah, benda ni batil. Bila berlaku? Pada malam dalam bulan Ramadan. Dia apa lah tarikh? Tak bagi tahu juga. Maka 17 Ramadan bukan tarikh yang tepat. Boleh terima dah? Ada yang tak boleh terima tak? No, kata ulama, pergi tengok kalender. Kalender tu semua orang buat. Di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi para ulama mufassirin, tidak ada satu tarikh yang tetap seperti mana disebut 27 Rejab berlakunya Isra' Mi'raj. Seperti mana disebut 1 Ramadan bermulanya puasa, 1 Syawal bermulanya raya, 10 Muharram berlakunya peristiwa-peristiwa yang kata Nabi Musa terlepas daripada kejaran Fir'aun. Fir'aun dimatikan pada tarikh tersebut. Bahtera Nabi Allah Nuh singgah di atas Jabal Juj. Kan? Tu ada tarikh. Ada tarikh. Nah, tapi Lailatul Qadar tak ada tarikh. Allah Ta'ala cuma habaq. Bulan ni pergi. Nah, jadi kita kena buat apa? Berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga. Dan alhamdulillah insya-Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk malam yang istimewa ni, nah, Lailatul Qadar. Wallahu a'lamu bissawab. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung surah Bayyinah. Nah, Bayyinah yang disebut dengan nama lam yakunil ladzi, kan saya sebut. Kalau dulu-dulu mengaji, mai masuk lam yakunil ladzi, dia suruh buat peluk kuning. Pasal apa? Pasal dia sebut kuning dalam tu. Dulu kita jahil tu. Bila mengaji kat Tok Guru dia buat, hang nak lam yakunin dah, hang suruh mak hang buat peluk kuning. Kita pun seronok. Balik dia buat, mak cik nak lam yakunin dah. Yang yakunin, dia sebut apa kuning. So mak tu buatlah pulut, dia kepai pulut, dia bubuh telok tet atas tu. Kan? Bubuhlah dalam daun pisang. Nah, seronok. Pasal apa? Pasal apa pun tak tahu, mengaji ya dulu tu. Apa perau apa pun tak tahu. Yang tahu aku naik Quran. Aku naik Quran. Masya-Allah. Alhamdulillah, bermula daripada jahil lah kepada kita tahulah sikit, nak kata alim tak alim, no. Tahulah sikit, tak banyak. Allah Ta'ala bagi bayinat. Apa benda bayinat? Keterangan yang nyata. InsyaAllah Ta'ala ada rezeki kita, bulan depan kita sambung. Ada rezeki insyaAllah. Nah, rezeki Allah yang tulis. Nah, Wallahu'alam. Okey. Ada soalan? Silakan, insyaAllah. Saya boleh jawab, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Rahim ibu 4. Ya. Permanent. Tak boleh diubah. Okey, baik, terima kasih. Ada ulama mengatakan dia boleh diubah. Itu yang dia katakan qadar mubram dan qadar mu'allaq. Nah, qadar ni ada 2, satu mubram, satu mu'allaq. Ada yang boleh diubah, ada yang tak boleh diubah. Kalau tadi ajal, kan? Ajal kita kalau dah sampai masa nak mati tu mati. Tapi ada boleh diubah. Waktu mana seorang kita cerita zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia tu Nabi Allah Daud nampak dah dia nak mati pada sekian-sekian hari. Nabi Allah Daud ni Allah Ta'ala bagi satu mukjizat, dia boleh tahu orang tu nak mati. Kan? Kemudian mailah si perempuan tu. Perempuan tu dia belah mak dia. Nah, dia belah mak dia yang dah uzuk tu. Siapa ha?
Kemudian Nabi Allah Daud berjumpa dengan dia. Nabi Allah kata, hang ni pada pandangan aku umur dah tak panjang, kamu akan mati esok harinya. Dia terima sebab tahu, kata Nabi Allah Daud ni Allah Ta'ala bagi satu keistimewaan. Dia kata, wahai Daud, kalaulah tertulis yang aku akan mati pada keesokan harinya, bagaimanakah keadaan ibuku? Kata Nabi Allah Daud alaihi salam, walaupun anak mati esok, tapi yang kena buat baik juga dengan mak. Yang kena buat baik juga dengan mak. Macam mana hendak bagi dia makan, macam mana hendak santuni kebajikan dia, jaga juga dia. Jangan bagi tahu kata anak mati esok. Nabi Allah Daud bagi dekat dia, ini rezeki yang terakhir untuk hang makan malam ni. Dia bawa balik, orang yang dah nak mati ni akan tak seronok dah nak makan. Dia bawa balik, tak diceritakan apa dia rezeki dia bawa balik tu. Pergi kepada ibu dia suruh ibu dia makan. Biasanya kalau satu makanan yang dia bawa balik akan dibagi dua. Nabi Allah Daud kan dia raja, jadi rakyat zaman dia tu masa tu mewah dengan makanan. Pergi minta kat dia akan bagi. Dia jadi budak perempuan ni dia akan berbagi dengan mak dia seorang setengah. Biasa hari-hari yang dia tak tahu kata dia nak mati. Tapi bila esok tu dia tahu kata dia nak mati, dia bagi semua tu mak dia makan. Dia bagi semua. Lepas tu bila mak tu hairan, pasal apa malam ni bagi mak makan banyak? Dia kata ni sedekah daripada dia untuk mak dia sedekah bagi pihak dia. Dia tak abang lah kata esok dia nak mati dah. Dia takut mak tu susah hati. Tu mak tu rasa, mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu. Malam ni bagi mak makan kenyang. Doa yang mustajab, doa yang makbul daripada seorang ibu. Esok tak mati. Kata nak mati. Esok tak mati. Rupanya Allah Ta'ala panjangkan umur dia lagi. Sampailah selepas beberapa bulan dia bertemu dengan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud kata, macam kita kata lah, ingatkan hampir lah. Ni ada lagi dia kata, aku tak mati, dia kata, seperti mana yang katakan. Adakah aku salah dalam berkata-kata? Ketika ni datang malaikat, Allah panjangkan umur dia walaupun dah tertulis nak mati. Allah panjangkan dengan sebab pahala dia bersedekah, doa daripada seorang ibu. Tu yang kata kita ni ada qadar mu'allaq. Mu'allaq ni ada tak boleh ubah, ada qadar mubram yang boleh diubah-ubah. Terima kasih. Boleh diubah. Kalau kita buat kebaikan, dipanjangkan. Mungkin dipanjangkan pahala kita. Kalau tak panjang umur pun. Baik, Allah Allah. Ya, terima kasih. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Kan? Kan. Macam mana boleh tahu? Nak cam tu suasana tu. Okey. Oh, subhanallah. Okey, baik. Ada spesifik tak malam Lailatul Qadar ini di dalam bulan Ramadan? Okay. Kita kembali kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana dia kata memandang kepada ibadah i'tikaf Rasulullah yang berkali ganda di dalam bulan Ramadan. Sebab dia tengok kelakuan Rasulullah dalam bulan Ramadan, waktu bila yang dia paling kuat i'tikaf? 10 yang akhir. 10 yang akhir. Bila 10 yang akhir, innallaha witr yuhibbul witr. Allah Ta'ala itu witir, suka kepada yang witir. Maka dicari malam-malam witir. Apa malam witir? Malam-malam ganjil pada 10 yang akhir. Rasulullah SAW takkan balik ke rumah terus. Takkan balik ke rumah terus. Walaupun giliran isteri-isteri yang menunggu, baginda takkan balik. Dengan izin. Malam ni contoh kata malam ni malam Sayyidatina Aisyah, Rasulullah aku takkan balik. Jadi dilihat kelakuan Rasulullah, maka Imam Syafi'i mengambil pendekatan berjagalah pada malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan 10 yang akhir. Lalu tercetuslah ijtihad imam 4 mazhab.
Nah, imam-imam empat mazhab. Imam Syafi'i kata, aku ambil 21, 23, 25, 27 dan 29. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia ambil terus satu malam. Malam 27. Tapi kita ni nak kata 27, tak sama. Mekah kan 27 dia lain malam. Kita kata, Mekah ni sambut malam ni Lailatul Qadar. Dia pun memang tak tidur dengan imam-imam masjid sampai ke pagi bersolat sebab malam 27. Dia ambil terus. Imam Malik dia ambil terus malam 27. Imam Syafi'i dia suruh jaga-jaga 5 malam tersebut. Mai Imam Hambali. Imam Hambali dia akan ambil dari 15 ke atas. Start daripada 15 yang kita dah baca kunut tu. Kan? Kita akan baca kunut kan? Waktu mana witir akhir, kita akan baca kunut. Okey, Imam Hambali dia akan ambil situ. Sebab tu, kalau jemaah kita di surau ataupun di masjid, kita berjemaah dengan orang Bangladesh. Dia pun tak semayang tarawih ke 8 rakaat tau. Dia pun wajib buat 20. Dah apa? Kalau tidak, tak buat langsung. 8 dia pun tak buat. Kita ni, cari 8 kan, ikut suka kita lah. Kalau rajin, buat sampai habis. Kalau segan, buat takat 8. Tidak pun pergi cari hak masjid dengan surau buat 8 je. Okay, kita ambil Syafi'i. Celuk satu, celuk kot ni, celuk kot tu. Lepas tu, bila mana berlakunya Lailatul Qadar tersebut, ada satu tanda seperti mana Rasulullah pernah berkata kepada Jabir radhiyallahu anhu. Satu pagi Jabir datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pagi ni penuh keajaiban. Kenapa? Aku boleh melihat matahari tanpa silau. Dia boleh melihat matahari yang terbit pada hari itu tak silau. Hari ini kita tak boleh tengok silau. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari dah disucikan cahayanya. Kerana semalam berlaku Lailatul Qadar. Matahari dah disucikan cahaya, bersih. Dan kalau dilihat pada langit, tak ada berawan, awan. Semua langit biru, nampak cerah. Dan pada siangnya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Wallahualam. Sejauh mana kita yang nak tak apa nak pandai rasa, cuma duk teka-teka. Semalam Lailatul Qadar kan kita tengok. Saya bila pagi akan tengok cahaya matahari, teka dengan cara jahil kita lah. Jadi Rasulullah serta kalau dilihat pada daun pokok, dia macam kena basuh. Wallahualam. Wallahualam. Nak pergi belik daun pun tak dan kadang-kadang. Baik. Terima kasih. InsyaAllah. Ya. Okey. Okey. Ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah amalan yang perlu dibuat pada malam Lailatul Qadar? Baik. Rasulullah ni bila sahabat bertanya, dia jawab berbeza-beza tau. Jawapannya Rasulullah jawab. Katalah kita dapat malam tu. Kita tahu malam tu berlakunya Lailatul Qadar. Dan Rasulullah ni sebut, di antara yang disebutkan, hampa jangan tinggal 4 doa ni. Jangan tinggal 4 doa ni. Doa ni kalau hampa dapat 4 doa ni, maka seolah-olah seperti mana kamu memiliki satu kehidupan dunia dan akhirat. Pertama kata Rasulullah, doa apa? Yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Pertama, minta lindung daripada azab neraka. Yang kedua, wa min azabil qabri. Minta lindung daripada azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Dan yang keempat, wa min fitnati masihid dajjal. Daripada fitnah dajjal. Ni Rasulullah beritahu kepada Aisyah, jangan tinggal 4 doa ni. Pertama, saya ulang balik, ni tak arti cakap Arab, cakap Melayu. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab neraka. Aku minta lindung daripada azab kubur. Aku minta lindung daripada fitnah hidup, fitnah mati. Aku minta lindung daripada fitnah dajjal. Okey, itu Rasulullah serta kepada Sayyidatina Aisyah.
Saya nak share satu lagi. Rasulullah cerita pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Kalau hangpa dapat yang nak kena berjaga Lailatul Qadar ni, doa apa yang kena baca? Jangan pernah tinggal sepanjang Ramadan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Afuun karim tuhibbul afwa. Fa'fu anna, kalau ramai. Fa'fu anni. Nah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala tu ampunlah dosa-dosa aku, kasihanilah aku, wahai Tuhan yang Maha mengasihi orang-orang yang mengampun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seorang. Ataupun ramai, fa'fu anna. Jangan tinggal daripada satu Ramadan. Manalah nak tahu dalam 1/30 tu ada satu Lailatul Qadar. Kita dapat pahala tu. Dia akan ampun dosa kita sepanjang 83 tahun, 1000 bulan. Subhanallah. Kan itu pesan Rasulullah. Dia habaq kepada Abu Hurairah, sebarkan kepada seluruh umat manusia. Tu yang ni kita dalam sembahyang tarawih kan dulu. Antara 2 nak pergi ke 3, 4, dia akan selang-selikan dengan doa. Allahumma innaka afun. Tapi ulama tambah karim. Rasulullah tak sebut karim tau nak. Dalam hadis sahih Rasulullah tak sebut karim. Tapi ulama sebut karim, meninggikan lagi sebutan daripada Allah. Allah yang karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita tambah sikit lagi apa dah? Apa dia? Wa an walidina. Betul tak? An jami'al muslimin wal muslimat. Kita ni hamba fakir. Minta doa, jangan minta kat kita seorang, minta lah kat kedua ibu bapa. Tanpa mereka berdua tak kenal dari kita ke muka bumi. Jangan minta kat kita saja. Minta kepada seluruh wali jami'al muslimin wal muslimat. Kepada muslimin dan muslimat. Sebanyak mana bilangan muslimin dan muslimat, sebanyak itulah kita dapat pahala. InsyaAllah ta'ala. Okey. Kalum. Katalah. Takdir. Apa dia? Okey. Baik. Kita baca kitab Jauhar baru ni, cerita tentang Lailatul Qadar. Kebetulan kitab yang kita belajar dekat-dekat ni cerita tentang Lailatul Qadar. Andainya kamu direzekikan untuk mendapat Lailatul Qadar dan kamu melihat, maka kata ulama fiqh makruh diceritakan. Makruh diceritakan ini dibimbangi adanya riak dalam diri kita. Dan dibimbangi adanya berunsur kizib, pendustaan. Kau nak tambah sikit apa-apa. Sebab tu kata ulama makruh. Tapi kalau kata kita nak ajak orang sama-sama ikut menguatkan amal ibadat, jaga, aku tu sudah dapat tau Lailatul Qadar. Tahun ni kita jaga. Boleh nawaitu kita. Nak ajak orang sama-sama. Dia pun pakat pulun lah. Pakatlah pulun duk jaga. Pokok dapat kat siapa nak dapat tak tahu. Cabutan bertuah ni. Hadiah bukan TV plasma. Bukan peti air 5 pintu. Dah 83 tahun pengampunan dia. Macam dia. Macam lain-lain. Okey. Kita mungkin menganggap hantu apabila sesuatu yang gaib. Kan? Kita berasa adanya dia. Kan? Okey, saya cuma nak share lah. Yang kata boleh cerita dengan tak boleh cerita. Cerita tentang seorang guru guru saya dah. Dia cerita, bila bulan Ramadan ni, rezeki orang-orang kampung akan sedekah untuk pelajar-pelajar pondok makan. Kami kan masak sendiri, tapi bila main bulan Ramadan ni, adalah orang pakai sedekah, orang sedekah telur. Bila dapat telur sepapan tu, okey, dia start nanti habaq. Malam ni sahur, ada makanan, nampak tak payah masak. Jadi satu malam tu dia yang tukang masak. Bila mana dia nak bangkit masak, ada satu kawah gulai daging umbut pisang. Gulai daging umbut pisang. Dia nanti mai panggil saya, suruh letak nasi. Tapi malam tu dia kata, Hasiah,
malam ni tak payah bangkit masak. Kita dah ada gulai daging, umbuk pisang. Nanti tahu tak siapa bagi? Saya tak tahu Ustaz. Saya tak tahu, saya kata kat dia tu. Dia kata tak lagi. Waktu sahur, ajak semua kawan-kawan pergi ambil, dia kata. Nah, ambil dalam kawah tu gulai daging, umbuk pisang. Lepas tu ni takdir. Takdir tu kata Malam Qadar tu. Lepas habis tajuk tu, saya pun nampak lah hari ni sat lagi pakak bawa pinggan. Bawa pinggan pergi ambil lah. Seronok lah orang kalau duduk pondok ni, kalau dapat makan lagu tu kira tak kira punya sedap. Pi nak ambil, kawah pun tak ada. Kawah pun tak ada. Jam dah 5:30, sat lagi orang nak azan. Adalah nasi dengan kicap saja. Lepas tu macam ustaz dia tak berdiri dekat kawah tu. Dia tak berdiri lah. Saya pun tak kata apa dah lah. Kan berebut makan jugalah. Nasi dengan kicap tu berebut makan juga. Kemudian esok tu dia kata, dapat tahu tak lagi siapa yang bagi gulai daging umbuk pisang. Saya kata, ustaz tak ada ustaz. Ada, dia kata. Jom nak pergi tunjuk. Jom nak pergi tunjuk. Pipi memanglah, saya kata, jangan. Kata apa kawah pun duk terterak. Dia kata, wallahi ana tak mau. Dia kata, wallahi ana tak mau. Ada gulai daging umbuk pisang. Subhanallah. Sejauh mana kebenaran tu. Lepas tu bila malam tu malam 21 malam 21 dia ni melengung dia. Depan sekolah kami tu ada pokok ketapang. Dia duduk di atas pangking tu dia melengung. Langut tengok ke langit, tengok kepada tapak tangan, macam susah hati, risau. Lepas tu dia mai lagi, dia kata, Ana tak tipu lah, dia kata, betul wallahi, dia kata ada gulai daging umbuk pisang. Tak apa ustaz, tak apa ustaz. Ustaz tak salah, saya kata. Ustaz tak salah, tak apa, saya tahu. Lepas tu dia kata, mungkin Lailatul Qadar, dia kata macam tu. Jadi sampai hari ni benda ni berlaku 35 tahun yang lalu ni, sampai hari ni terlekat di hati saya, tahu. Mungkin Allah Ta'ala nak tunjuk tentang gulai daging umbuk pisang, tapi dia tak bagi kami makan. Dia tak bagi kami makan. Lepas tu dia pun sampai akhirnya dia kata, mungkin dia kata itu Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Kita macam kami pelajar perempuan dah 80 orang, pelajar lelaki ramai lagi. Jadi dia cuma nak abad kegemaran. Apa nak pergi berebut, nak pergi ambil, kan? Ada yang bawa mangkuk besar. Rupa-rupanya ada sekadar satu persembahan yang Allah Ta'ala letakkan menyebabkan hampa nak sembahyang tahajud pun tak senang. Gulai lagi duk kan? Kata Allah tu, aku letak lagi banyak pahala, tapi hampa tak nampak, hampa nampak lebih realiti duniawi. Boleh cerita andai ia membawa kebaikan. Tapi makruh cerita kalau dia membawa satu kefasikan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Sejauh mana kebenaran wallahu a'lam. Cerita. Okey. 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 Kita sambunglah kalau tu, okey. Membaca Al-Quran ada tertib dia. Curi nafas macam saya duk baca tu. Dah habis dah. Tak pergi mana. Berhenti dalam tu disambung. Ya? Itu dinamakan dia curi nafas. Mengikut ulama tajwid, itu berdosa, dia kata. Berdosa pasal mencuri. Kan? Tapi bila kita baca secara berjemaah, ramai-ramai, nafas kita pendek, kita berhenti. Kita boleh ikut bacaan mereka dalam pada hati, sehingga kita sambung kat mana yang kita termampu. Macam-macam sini lah. Kan kita dah habis dah nafas kita, kawan-kawan lain tolong sambung, kita sambung sajalah. Sebab kita baca secara berjemaah. Macam mana pula dengan surah pendek macam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia ada waqaf kat situ. Tapi kita waqaf, kita tak bernafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bernafas tak? Tak bernafas. Tapi berhenti dengan tidak bernafas. Jadilah saktah kat situ. Ada saktah dalam hukum dia? Tak ada saktah dalam hukum surah Ikhlas. Tapi boleh tak? Boleh. Tak menjadi salah. Berhenti dengan tidak bernafas sebab ada lagi panjang, kita boleh sambung sampai habis.
maka tak menjadi salah. Nah, dia tak wasal tapi dia sambung dengan sebab dia tidak apa, adakah berdosa? Tak berdosa. Dah tak berdosa. Beno, saya minta maaf nak atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat fi Filastin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur lil muslimin wal muslimat ala qaumil kafirin minal qaumiz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Alamu